Welcome back to our YouTube channel, First Channel. Saya bang. Kau nak mandi dulu. Lagi kau jelaskan piano ni. Okey, hari ni apa kita nak buat? Kau nak buat ini apa? Perpustakaan negeri, Perpustakaan negeri Perlis ni lah. Nak buat bengkel pembuatan skrip video. Sekarang kau ada kat kompleks sukan kat tempat kerja ya kau Nanti kita sampai sana jumpa kan. Kat Malaysia bukan Perlis, Perpustakaan negeri Perlis ni. Kau mau jual makan tadi. Kau juga nak ada ikan so kita ikan Kalimantan Rejo. Apa lagi? Tunggu lagi. Wang yang bawah merah ni lah kau dia punya Terlebih dahulu bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana perancangan bengkel ini dirancang start daripada Januari tahun ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan peserta-peserta bengkel yang dirahmati Allah sekalian, tentatif program kita jadual tentatif untuk pada pagi ini bermula daripada pukul 8.30 tadi ni pendaftaran, dan kita akan buat sedikit majlis perasmian, kemudian pukul 10, pukul 9 kalau ikut tentatif lah, 9, 10.30 proses penerbitan, kemudian 10.30, pukul 11 kita rehat, pukul 11 kita sambung balik dengan penulisan skrip lakon layar, penulisan skrip drama TV, dan semua ini akan berakhir pada pukul 6 petang. Saya berharap, Persatuan Penulis Perlis berharap agar tuan-tuan dan puan-puan memberi komitmen sepenuhnya kerana program-program sebegini biasanya dibayar oleh peserta dengan kos-kos yang tertentu. Bagi pihak persatuan juga kita mengalu-alukan kehadiran penceramah kita Encik Muhammad Fairuz bin Muhammad Paduli daripada syarikat MF Kencana yang akan bersama-sama kita pada sehari suntuk ini. Dia akan menuangkan ilmunya kepada kita untuk menghasilkan karya-karya kreatif dalam bentuk skrip, drama TV ataupun novel ataupun radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Terima kasih diucapkan kepada Ketua 1 Persatuan Penulis Perlis 3P, Tuan Haji Ahmad Harun, betul pertama kali Muhammad Harun, juga Ketua 2 Dr. Hashimah Ismail, dan ahli-ahli Persatuan 3P Perlis. Maklumlah kan banyak persatuan dalam gabungan kerabat Gabena. Saya sendiri pun sebenarnya adalah AJK, Persatuan Penulis Johor, PPJ. Saya dah 4 tahun sebenarnya walaupun, tapi saya mencadangkan agar kita buat secara santai, boleh borak-borak macam ni, mungkin boleh bertanya-tanya kan, sebab rasa dah 2 tahun saya tak ada program begini, dan ini rasanya kali pertama sejak PKP. Rasa macam teruja lah, lama tak berceramah begini. Kadang-kadang online dia 2 tahun kan, ini kali pertama lah rasa bersemuka dengan ramai rakan-rakan dan ahli-ahli persatuan lah. Rasa satu yang baru walaupun dah 2 tahun kan. Okay, untuk drama TV, kita buat sesi pagi. Kalau sempat drama radio pun kita sesi pagi juga. Dan sesi petang tu saya lebih selesa kalau kita bersoal jawab sambil-sambil kita berpraktikal. Rasa lebih santai. Kalau kita berceramah saja rasa agak boring. Jadi pagi ni kita bercerita sedikit lanjut tentang drama TV, format dia, proposal dia, juga dengan sedikit drama radio lah.
sekian ni saya rasa tak sempat lah drama pentas. Dan lagipun saya tak berapa mahir dengan drama pentas. Jarang buat drama pentas. Sebab dah biasa buat drama TV lah. Dan drama radio pun sebenarnya saya bukanlah mahir sangat drama radio, tapi pernah lah sekali keluar di Klasik FM di RTM lah. Itu pun waktu saya zaman belajar. Dan novel pun kali terakhir saya tulis 2012, cerpen pun 2011. Lepas pada itu saya terus sepenuhnya beralih kepada drama TV. Sebab itu kenapa saya beralih kepada drama TV, kerana pada pendapat saya ia lebih mudah. Bagi saya ia lebih mudah berbanding menulis cerpen dan novel yang memerlukan kita berbahasa dengan puitis dan sebagainya. Drama TV dia lebih ringkas dan padat lah, lebih cepat. Dan drama TV selalunya akan mendisiplinkan kita. Sebab Tuan Haji Muhammad Harun tadi, Tuan Haji Muhammad Harun kata menulis itu adalah disiplin. Sebab tu kalau kita menulis novel ni kebanyakannya, pendapat saya sendiri lah, yang susah untuk saya disiplinkan diri untuk siap novel. Kerana kita bebas dengan muka surat, dengan tarikh hantar. Kecuali saya marah, tamu yang mereka selesa atau yang mereka kenal atau penulis baru terpulang kepada penerbit itulah. Jadi kita sebagai penulis lakon layar ni ataupun bakal penulis skrip ni selalunya akan berhubung dengan penerbit yang kita kenal. Kalau baru tu akan berhubung dengan rakan-rakan penulis. Mana penerbit yang kita boleh hantar untuk proses pitching. Itu cara yang pertama lah, hantar proses pitching. Kemudian dihantar ke stesen TV, RTM. Barulah RTM akan menilai. Suatu ketika dulu RTM tidak menilai proposal itu ketika dihantar pitching itu. Panggil terus pitching. Baru-baru ini RTM baru menilai. Dia tengok proposal yang tidak lengkap sinopsis, tidak lengkap watak-perwatakan, tidak dipanggil pitching. Itu satu keadaan yang bagus lah. Supaya tidak ramai penulis yang terlampau banyak sangat menghantar ataupun terlampau penerbit-penerbit yang bukan dalam bidang ni. Tokek kayu, tokek sayur pun tiba-tiba mungkin geng-geng yang bagi-bagi politik kadang-kadang minta maaf lah, kadang masuk penerbit baru kita hantar telemovie. Itu strategi pitching lah. Dan selalunya juga di RTM ni, jika kita penerbit tu selalunya dia akan masuk 5 proposal saja. Dan kalau kita ada 5 proposal, selalunya kita tidak akan hantar 5-5 kepada satu penerbit. Kerana RTM akan bagi kota lah. Selalunya satu penerbit akan dapat sekurang-kurangnya 1 ataupun 2. Selebihnya dia agih-agihkan kepada penerbit lain lah, supaya adil. Tender kerajaan. Jadi kita sebagai penulis macam saya selalunya, setahun kalau saya ada 20 proposal, saya akan hantar 2 kepada 10 penerbit. Tengok akan sangkut sikit lah. Itu cara strategi untuk menghantar pitching lah, proses pitching. Sekarang lah di RTM. Kalau di TV swasta, contohnya seperti TV3, Astro, Awesome TV dan pelbagai lah. Sekarang TV internet pun ada, tapi saya tidak menulis untuk TV internet sebab dia agak lebih suka lagi dan dia agak lebih detail lagi, kena mesyuarat dan pelbagai lah, macam Netflix dan sebagainya, iView dan sebagainya lah. Kalau di TV swasta juga ada proses pitching, tetapi TV swasta ni dia berbeza dengan RTM sikit. TV swasta ni dia tidak buka terbuka. Dia akan memilih penerbit yang dah biasa dengan dia. Itu agak kesian, simpati lah. Agak simpati kepada penerbit-penerbit lain yang tidak pernah buat dengan TV3, tidak pernah buat dengan Astro. Mereka suka pelajar-pelajar ke, pada ahli-ahli baru yang menulis ke, saya mencadangkan agar bermula dengan RTM. Saya banyak cadangkan bermula dengan RTM kerana RTM ni banyak slot dia dan dia memberi peluang, lebih memberi peluang kepada penulis-penulis yang agak baru lah. Saya lebih mencadangkan kepada RTM lah. Itu berkenaan proses pitching yang diadakan di stesen TV swasta lah. Kemudian lepas pada pitching itu sama ada lulus ataupun gagal. Jika lulus boleh. Pitching itu mempersembahkan idea proposal kita. Mempersembahkan idea dan proposal kita. Sebab itu dalam proses penulisan drama TV ini, dalam pengantaran proposal itu ada 2 proposal sebenarnya. Sebab itu yang pertama itu adalah proposal untuk pitching. Itu yang saya lampirkan dalam nota itu, ada proposal rombongan Cik Kia. Apa itu pitching? Pitching itu adalah mempersembahkan idea proposal kita itu kepada panel di stesen TV. Berapa orang panel? Ada 3 orang ataupun 4 orang selalunya lah. 3 ataupun 4 orang selalunya. Masa yang diberikan adalah 10 minit. Dalam masa 10 minit itulah kita ingin menjual cerita kita. Sebab itulah saya bagi contoh proposal tu. Rombongan Cik Kia tu. Rombongan Cik Kia ke anugerah juara lagu. Itu adalah sambung ada. Saya boleh share sikit lah. Kita boleh tengok nota yang pertama tu lah. Tengok depan pun boleh, yang dekat dalam nota tu pun boleh. Yang paling penting dalam proposal drama TV. Yang pertama kita kena tengok panel itu dulu.
Sebab tu kadang-kadang saya bertanya kepada panel, ada masa ke kita nak baca proposal yang kita hantar ni? Panel ni selalunya dia bekerja daripada pagi 9 pagi sampai 5 petang. Kalau pitching tu, mereka akan dengar berpuluh-puluh idea, berpuluh-puluh cerita. Banyak mereka dengar. Untuk mereka baca satu persatu memang agak sukar. Dan selalunya macam di RTM, kalau kita nak pitching tu, kalau pitching pukul 9, pukul 8.55 kerani dia akan minta proposal kita itu dulu, baru dihantar ke panel. Panel hanya ada masa beberapa minit untuk melihat. Pertama adalah logline itu ada persoalan. Dia ada persoalan dan dia ada dia punya tips teknik yang saya gunakan adalah kita mulakan dengan persoalan, iaitu apakah akan terjadi. Selalu saya bagi tahu kat pelajar-pelajar saya lah, untuk membuat logline, mulakan saja ayat apa saja cerita dengan apakah akan terjadi jika, masukkanlah cerita kita. Jika A nak berkahwin dengan B tetapi C dan D bla bla bla, tetapi dia ada penghalang. Dan persoalan, dapatkah jawab bla bla bla. Itu contoh logline. Banyaklah saya menggunakan logline yang begitulah. Contohnya saya buat drama bersiri Din Sadin, saya buat apakah akan terjadi jika seorang mak rempit yang jatuh cinta dengan seorang pegawai JPJ yang cantik, tetapi pegawai JPJ itu telah pun bertunang. Persoalannya, dapatkah mak rempit itu menambat hati pegawai JPJ yang cantik itu? Itu Din Sadin yang isu Islam berlakon dengan Mira Filzah. Masa tu Mira Filzah tak popular lagi. Lepas pada tu baru dia popular. So dia punya logline tu ada persoalan di situ lah. Ada persoalan dan ada penghalang. Sebab tu saya menggunakan teori 2W 1B. 2W 1B. Saya menggunakan teknik itu. Iaitu apa W tadi? W bahasa Inggeris dia apa? Apakah yang akan terjadi? Kemudian siapa? W kedua ada siapa? Siapa? Maknanya siapakah dalam cerita ini? A dan B. Apakah yang terjadi kepada A dan B? Kemudian B. B itu adalah tapi. Apakah penghalang dia? Apakah dia punya konflik dia? Selalunya penghalang lah. Selalunya saya akan menggunakan ayat tetapi lah. Tetapi walau bagaimanapun ada benda yang menghalang. Hanya 4 baris saja logline itu. Jika cantik, ia akan menambat hati panel. Contoh dia saya punya drama baru habis syuting. Tajuk dia adalah Kompas Cinta di RTM. Pengarah dia Bed Haji Azmi. Dia punya logline dia senang saja. Apakah akan terjadi jika seorang gadis yang bekerja sebagai tukang welding besi bercinta dengan seorang gangster yang bekerja sebagai tukang jahit baju? Persoalan dia. Dia begitulah, dia begitu. Dia bagi dia punya bom dulu, bagi dia punya apa nama? Dia punya bagi orang dengar ada sesuatu di situ. Terbalik, selalu perempuan jahit baju. Selalunya lelaki yang kerja welding besi. Tapi kali ni perempuan pula yang welding besi, lelaki pula yang jahit baju. Kemudian persoalan dia, wanita itu menyukai seorang ustaz. Di situ tanpa disedari, ustaz itu menyukai seseorang. Persoalannya, adakah wanita itu akan bercinta dengan tukang jahit itu? Adakah wanita itu akan bercinta dengan ustaz itu? Siapakah yang bercinta dengan ustaz itu? Di hujung ceritanya rupa-rupanya kakak dia sendiri yang bercinta dengan ustaz. Tanpa dia kata adik dia menyukai ustaz itu. So dia berpusing-pusing kat situ lah. Dan selalunya apabila kita dah ada logline tu, bawah dia kita akan buat watak dia. Watak dia kita akan susun lah. Selalunya 3-4 orang, A, B, C, D, kita akan susun watak dia. Seperti rombongan Cik Kia, saya rasa saya boleh tunjuk nanti lah. Kita akan susun A ni apa kaitan dengan B, B pula apa kaitan dengan C, C pula apa kaitan dengan D. Contohnya drama saya tengah tayang di TV3 sekarang ni, drama tu agak kurang sikit kualiti lah. Itu drama Cik Makan lah tu. Tajuk dia adalah apa gila-gila cinta di TV3 sekarang ni. Saya pun tak sempat tengok lah. Benda pun nak cepat itu. Itu cerita dia pasal A berjiran dengan B. Lepas tu ada watak C dan D. Bermaksud A berjiran dengan B tanpa A ketahui adalah B itu sedang berkawan dengan seorang dengan bernama C. C itu pula adalah bekas kekasih pada A dan D itu pula adalah bekas kekasih pada B. Dia pusing-pusing. Di situlah saya belajar benda ni daripada bengkel dengan Joko Anwar di Finas selama seminggu. Selama seminggu tu yang saya banyak dapat adalah cara membuat logline dan watak. Seminggu tu. Yang lain-lain tu agak tinggi tapi saya fokuskan pada itu je. Dia ada satu filem dia buat. Yang itu filem dia Quickly Express kot. Saya lupa filem dia. Mungkin yang Indonesia boleh tengok kot kat Google mungkin ada. Quickly Express, Joko Anwar. Dia punya logline dia sangat menarik. Sampai sekarang saya ingat lah. Yang itu, apakah akan terjadi jika seorang lelaki bercinta dengan seorang perempuan
tanpa perempuan itu tahu, mak dia adalah melanggan lelaki itu. Lelaki itu gigolo rupanya. Lelaki itu gigolo, dia bercinta dengan perempuan tu. Kemudian mak dia pelanggan, dia servis kepada mak, kepada perempuan tu. Tanpa pula perempuan tu tahu yang bapa dia suka pada lelaki tu. Cerita dia jadi berpusing-pusing. Yang rupanya kalau kita boleh simpulkan adalah perempuan ni, mak dia, bapa dia gay. cerita dia macam tu. Perempuan ni, bapa dia gay. Apabila bapa dia gay, menyebabkan mak dia kurang mendapat kasih sayang. Mak dia mencari alternatif lain mendapatkan lelaki tu. Lelaki tu pula bercinta dengan anak dia. Apa akan jadi dalam cerita tu? Tu dia punya, itu dia katakan logline. Dia akan bermain dengan premis yang sama. Dia bermain dengan 4 otak tu, dia pusing-pusing kat situ. Perempuan tu, lelaki tu, mak dia, bapa dia pusing kat situ. Itulah yang dikatakan inti cerita dia. Pusing di situ. Kalau ini kita boleh ada dalam proposal kita di muka hadapan, insya-Allah lah panel akan meluluskan cerita kita jika ada sesuatu yang menarik. Tapi kalau kita punya logline adalah percintaan A dengan B dan dihalang oleh orang ketiga. Jadi apa yang menarik ni? Tak ada sesuatu yang menarik. Ataupun pembunuhan berlaku. Polis menyangka A adalah pembunuh, rupanya bukan. B, C, rupanya adalah E. Siapakah E? Rupanya E adalah sekian-sekian, ada polis ke. Dia ada twist-twist macam itulah. Atau macam filem sekarang yang viral, Squid Game tu kan. Rupa-rupanya pakcik tu adalah nombor 1 tu kan. Rupanya adalah perancang pada game itu. Dia ada sesuatu yang jangka situlah. Sebab itulah logline itu ada persoalan. Ada persoalan supaya boleh panel meluluskan kita punya proposal. Okey. Itu yang paling penting tadi lah. 2W 1B. 2W 1B. Saya selalu bagi tahu kat pelajar saya, ingatlah benda ni sampai mati, dia kata. Tapi cebatlah, tapi dia ada penghalang lah. Apakah, mulakan saja ayat dengan apakah akan terjadi jika, kemudian masukkan cerita kita. Pelbagai cerita boleh buat. Apakah akan terjadi jika A bercinta dengan B, tapi ketika hari kejadian dia ditangkap polis datang, rupa-rupanya polis itu adalah dia ada sekian-sekian. Dia ada watak penghalang lah. Dia ada A nak mendapatkan ni, tapi ada penghalang dan dia tersepen. Dia ada persoalan. Dan dia ada banyak persoalan. Contoh logline yang saya pernah buat yang ada banyak persoalan. Apakah akan terjadi jika seorang lelaki merasakan dirinya ingin dibunuh oleh seseorang, tanpa disedari pembunuhan itu mirip dengan kejadian pembunuhan yang lepas. Jadi rupa-rupanya lelaki itu adalah pembunuh. Dalam cerita itu dia hanya berhalusinasi dengan diri dia. Sama juga dengan satu filem India saya baru tonton baru-baru ni, tajuk dia Run kot. Dari India agaknya. Kisah apakah akan terjadi apabila seorang suami disyaki membunuh isterinya sedangkan dia tidak membunuh, dan dia bertemu dengan 6 orang watak yang akan membantu dirinya. Tanpa diketahui, rupa-rupanya 6 watak itu adalah halusinasi dia saja. Rupanya memang dia seorang pembunuh. Dan 6 watak yang muncul itu adalah watak-watak yang dan tak wujud. Dia yang bermain dengan watak. Akhirnya dia tangkap polis lah. Dia menarik cerita tu. Dia lebih kurang logline dia begitulah. Dan banyaklah logline yang kita boleh buat. Dan sebenarnya yang paling mahal dalam drama TV ni adalah membuat logline dan proposal itu. Sebab itu yang akan diluluskan oleh session TV lah. Okey. Kemudian mari kita lihat contoh. Ini contoh yang bibit-bibitku pada tahun 2016 yang saya tulis, yang akan disambung sekarang ya. Iaitu ini drama 20 episod. Walaupun drama itu 20 episod, tetapi logline dia tetap juga dalam lebih kurang ringkas beginilah. Okay, apakah akan terjadi? Saya tak tulis lah, tapi lebih kurang begitulah. Apakah akan terjadi jika Puan Tini dan Cik Akemi, pasangan suami isteri yang mengalami masalah mencari bibit? Setiap bibit di rumahnya mempunyai masalah hinggalah mereka mendapat bibit yang terakhir, yang betul-betul baik, jujur dan bertanggung jawab. Adakah masalah mereka akan berakhir? Ini saja logline dia. Kemudian bila jadi proposal, baru kita susunkan. Episod 1 bibit Kelantan, episod 2 bibit Terengganu, episod 3 bibit sekian-sekian. Semua bermasalah. Hinggalah episod terakhir mereka dapat bibit yang tidak bermasalah, iaitu bibit Soleha. Siapakah bibit Soleha ini? Rupanya adalah bini muda dia. Rupanya lah. Tak ada persoalan lah itu. Nanti contoh yang 20 episod. Bayangkan hanya 4 baris saja kita boleh menjual kita punya tu pergi kepada 20 episod lah. Kemudian ni ada hantu malam raya, ni cerita biasa lah. Tapi kita boleh sama-sama belajar lah untuk mendulukan proposal. Ini memang dah keluar dari TV3, saya buat dulu. Apakah akan terjadi 2W1B? Apakah akan terjadi jika 3 orang sahabat yang dalam perjalanan balik ke kampung pada malam raya, kereta mereka rosak. Muncul seorang nenek misteri bersama seorang gadis cantik, berwatakkan agak misteri. Mereka dibawa ke rumah nenek dan berlaku beberapa kejadian misteri. Persoalannya, siapakah nenek dan gadis itu? Sebab tu logline tu selalunya saya banyak bagi tahu kepada peserta, pada pelajar-pelajar.
tinggalkan persoalan di hujung supaya pembaca nak tahu. Panel baca nak tahu apa jadi, dia nak tanya kita ketika pitching itu nanti lah. Contoh-contoh logline lah. Okey, contoh lagi logline saya buat 2014. Saya jarang buat drama sedih-sedih ya. Sebab saya muda-muda, dia tak banyak kisah sedih kan. Ni kali pertama antara yang cerita sedih saya buat lah. Apakah akan terjadi jika seorang kanak-kanak bernama Tia mahukan sebuah gerobok yang baru? Ni umur dia 10 tahun lah ni. Dia hilang beberapa hari sebelum hari raya. Sepanjang 10 tahun kehilangannya, mak dia menjahitkan baju raya untuk dia. Mak dia yakin dia akan pulang. Persoalannya, adakah dia akan pulang selepas 10 tahun itu? Penonton akan bermain-main dengan emosi lah. Balik tak balik, balik tak balik, balik tak balik. Kalau balik dia jadi apa? Kalau tak balik dia jadi apa? Itulah, maknanya setiap 10 tahun tu dia mak dia buat jahit baju 10 baju dalam gerobok itu. Yang tajuk dia gerobok raya. Ini di TV3, arahan Haikal Hanafiah. Haikal orang Kedah kan? Haikal Hanafiah. Okey. Ni Chef Ramadan tak berapa cantik logline dah, cerita kanak-kanak ni adaptasi novel. Saya buat 2015. Apakah akan terjadi? Apakah akan terjadi jika El Suraya, pelakon dia Nadia Lisa, berdendam dengan Azad kerana Azad punca kematian ayah dan ibunya. Azad dan Dani sahabat karib. El Suraya bercinta dengan Dani tanpa diketahui sebenarnya Dani adalah penyebab kematian ayah dan ibunya, bukannya Azad. Persoalannya, El Suraya, adakah El Suraya memilih Azad atau El Suraya memilih Dani? Tengok cerita ni, persoalan dia lah. Sebab tu saya banyak bagi tahu kawan-kawan saya lah. Di Malaysia kita ada banyak bengkel penulisan skrip, tapi tak ada bengkel penulisan proposal. Tak ada bengkel penulisan proposal. Sebab tu Finas baru-baru ni buat bengkel penulisan proposal saja 4 hari. Saya dan kawan-kawan saya buat lah. Alhamdulillah ada peserta yang hantar dana Finas, dapatlah geran RM10,000, RM15,000. Dr. Syimah pun hantar tapi tidak dipanggil. Sebab itulah kali kedua. Dan kali pertama itu Finas bermurah hati. Siapa apply dia bagi. Apply dia bagi. Lepas tu rezeki lah. Dan kali kedua ni Finas ni dia sikit agak bersaing sikit lah nak dapat kan. Lepas tu bengkel penulisan proposal logline begini lah. Jadinya saya percaya macam saya kata tadi lah, skrip baik macam mana pun, memang sekarang TV akan menuliskan proposal dulu. Dia tak tengok skrip, proposal cantik dulu. Kemudian skrip tu akan kita dengan pengarah nanti untuk menulis skrip lah. Okay, hari ni saya tunjukkan banyak-banyak logline supaya kita boleh nampak contoh-contoh. Kalau saya percaya bidang kreatif ni kita banyak belajar dengan contoh. Sebab saya pun dulu banyak belajar dengan contoh lah. Okay, logline yang seterusnya. Apakah akan terjadi apabila seorang suami yang berpura-pura sabar dengan kerana isteri yang tak pandai masak? Kehadiran kekasih lamanya yang memang pandai masak dan memiliki restoran menyebabkan dia mula mahu memikat kekasihnya itu. Persoalan, adakah dia pergi kepada kekasih atau dia kembali pada isteri yang tak pandai masak? Atau isteriku bukan tukang masak? Ini story lah. Ini tak apa cantik proposal ni. Okay, ni proposal logline Ramadan dan Hamdan TV3. Ramadan dan Hamdan tidak cukup wang untuk balik raya. Mereka bertindak memecah sebuah kereta dan mencuri wang sejumlah RM100,000 dalam kereta. Ketika dalam perjalanan pulang ke kampung, mereka singgah di 3 lokasi, iaitu di lokasi penjual lemang, penjual ketupat dan penjual kuih. Di setiap lokasi, si penjual lemang dan ketupat dan kuih menceritakan 3 cerita pembalasan berkenaan hari raya. Apakah akan jadi pada mereka seterusnya? Adakah mereka Kak Insaf ni 6 episod? Contoh logline lah. Ini logline yang saya beritahu tadi lah, Din Sadin. Apakah akan terjadi jika Din, seorang mak repek yang berusaha mengorat seorang JPJ cantik yang telah menyamannya? Mereka mula rapat apabila Din memberikan info pelumba haram. Sejak itu Din Insaf berhenti merepek. Malangnya. Selalunya dalam tips menulis logline ni, saya akan banyak menggunakan perkataan malangnya ataupun namun, apalagi perkataan-perkataan retorik yang kita boleh kata penghalang. Kita boleh mencipta ayat yang cantik lah. Tapi selalu saya gunakan malangnya untuk menguatkan benda tu. Malangnya cintanya ditolak oleh awak JPJ tersebut. Bagaimanakah kesudahan cinta mereka? Okey, habislah untuk logline. Okey, latihan ni petang je lah. Petang nanti kita bersantai-santai, kita membuat logline, tapi kita borak-borak santai lah. Rasa lebih seronok lah. Okey, ini contoh logline yang akan menimbulkan persoalan. Dan ini yang paling penting di muka hadapan TV. Di muka hadapan proposal kita untuk diluluskan oleh TV. Sepasang suami isteri mati dalam sebuah bilik pada tarikh 31 bulan 12 2015. Pembunuh mengecap warna merah di pintu bilik dan mengurung mayat. Pembunuh juga meninggalkan tulisan tarikh 31 bulan 12 2015 sebagai tanda. Azri menyewa banglo buruk di sebuah kampung berjiran dengan Alia.
Sejak berada di bangun itu, Azli sering didatangi individu Misri yang mahu membunuhnya. Lebih mengejutkan lagi, dia juga terima ugutan apabila pintu rumahnya dicat merah seolah-olah sama dengan kes pembunuhan lepas. Otomatik ada persoalan. Dan persoalannya, siapakah yang membunuh pasangan suami isteri tersebut pada tarikh 31 bulan 12 itu? Soalan yang kedua, kenapa si pembunuh pilih tarikh itu? Soalan yang ketiga, apakah rahsia di sebalik tarikh itu? Persoalan lagi, kenapa pula Azli nak jadikan mangsa pembunuhan? Dan apa pula kaitan Azli dengan pembunuhan lepas? Kita tinggalkan persoalan saja di muka hadapan proposal kita. Selebihnya baru kita ulas siapa satu persatu lah. Yang ni saya buat cerita dia sebenarnya adalah Azli itu adalah pembunuh itu sendiri. Dan yang dibunuh itu adalah bekas-bekas dia. Dan tarikh itu sebenarnya adalah tarikh perkahwinan dia dengan bekas-bekas dia yang tak jadi lah. Atau dia berdendam di situ lah. Dia mengalami masalah mental di situ. Ini contoh proposal lah. Okay, 10-20 dah. Okay. Tak borak-borak nak tanya-tanya boleh lah sebelum saya beralih kepada genre apa. Setakat ni yang paling penting lah setakat ni kita dapat menggunakan tips itulah. Apakah akan terjadi jika yang itu paling penting. Apakah akan terjadi jika sekian malangnya dia ada sekian. Dapat kita menguasai benda tu, insya-Allah tak ada persoalan, kita akan menghasilkan proposal yang menarik nantilah. Okay, habislah untuk logline habis untuk logline sebab lepas ni kita nak tengok format pula lepas ni. Okey. Narik soalan tu. Okey. Sebab itulah saya menggalakkan yang tadi saya kata kita menulis untuk RTM. Sebab RTM ni dia kurang sikit drama-drama yang lebih kepada ambil rating macam TV3, Astro dan sebagainya. RTM ni dia banyak slot. Macam tema-tema tu tadi, kita kena tengok mana stesen TV itu. Kalau di RTM, setiap tahun dia akan pelbagai tema-tema perayaan. Ada hari raya Aidilfitri, hari raya ni, hari Cina, Christmas, hari Gawai, kita boleh pilih slot. Hari Kemerdekaan, hari Malaysia, hari Jururawat, hari OKU, hari Ibu. Banyak slot kita boleh menghasilkan banyak proposal. Juga dengan dia punya pemilihan kandungan drama pun sekarang di RTM. Panel pun, panel ada 3 orang panel. Seorang daripada memang orang RTM, lagi 2 mereka panggil daripada luar. Kadang-kadang daripada Finas. Itu daripada UiTM. Hari tu kawan sebelah bilik saya dia suara pula jadi panel. Lepas tu saya bagi tahu dia, panggil lah saya panel, tapi RTM tak bagi. Saya pun menulis juga. So saya agak bahaya kalau menjadi panel. So dia tidak bagi saya jadi panel. Buat menulis tak jadi panel. Tak apalah, dia buat job dia lah kat RTM, tak dapat jadi panel. Dia akan panggil daripada suara, daripada UiTM, daripada RTM sendiri. Sekarang lah, setahun yang kebelakangan sekarang. Jadi pemilihan dia itu, kalau di RTM lah, kita kena ada elemen kerajaan ketika itu. Sekarang kerajaan bertukar-tukar, jadi agak susah kan. Kalau time satu Malaysia, kita buat lah proposal kita satu Malaysia. Time harapan punya ni lah. Time sekarang, time apa? Perikatan, kita buat lah perikatan punya ni pula kan. Manifesto, kita kena RTM macam itulah. Ibarat menghasilkan proposal tender kan, apa yang kena dengan masyarakat sekarang ni. Elemen kalau di RTM ni, kalau kita buat proposal kan, elemen memodek kerajaan tu ada. Bukanlah modek sangat kan, tapi kena ada lah. Macam zaman-zaman Datuk Seri Najib, ada satu Malaysia, macam tu lah. Nak meluluskan projek itulah. Kisah-kisah masyarakat. Baru-baru ni, 2 tahun lepas, saya buat kisah Fahma. Itu penerbit kata nak buat, RTM suka kisah-kisah yang kerajaan sekarang suka nak mengangkat Fahma sekarang kan, bagian-bagian apa, pertanian apa semua. Pasal tani, buat cerita pasal tani pak. Fahma. Jadi kita kena tengok yang agak apa yang dasar-dasar kerajaan sekarang ni sesuai untuk RTM lah. Paling mudah dulu satu Malaysia lah. Itu dulu lah. Satu Malaysia itu. Sebab tu saya menggalakkan di RTM lah, di RTM. Dan juga RTM banyak mengangkat cerpen-cerpen sastra, novel-novel pun banyak diangkat selain dengan TV3. Dan di TV3 dia tak banyak slot-slot begitu. Sebab itulah pada tahun ini di TV3 hanya 2 percubaan mengangkat karya-karya sastra. Pertama adalah Ayahanda tu, drama Ayahanda. Yang kedua, drama saya Anak Sena, saya buat di TV3. Anak Sena Kisah Orang Asli. Masa mesyuarat dengan TV3 kata kita cuba try 8 episod. Cerita-cerita yang bukan cerita cinta, tengok penonton suka tak suka. Nampak ada lah cerita-cerita orang asli. Saya pun buat lah Anak Sena, batik orang asli, kampung kat hutan. Jadi alhamdulillah lah, percubaan tu nampak okey. Mungkin lepas ni akan diberi peluang untuk panjangkan lagi seperti drama-drama lain. Cuma di stesen TV swasta ni, mereka terikat dengan iklan. Dengan iklan, kita faham lah bila mereka terikat dengan iklan nak pelakon yang ni, pelakon yang apa nama, yang banyak, yang 1 juta follower lah dan sebagainya lah. Dan cerita-cerita pula terpaksa lah
cerita cinta, terpaksalah ada novel masuk, adaptasi novel cinta, kehendak iklan begitu berbanding dengan RTM lah. RTM ni tidak fikir berat sangat kan bab tengok atau tak tengok ke, yang penting buat dia tengok kualiti tu lah. Itu yang slot di TV lah. Sama juga Astro. Di Astro kalau cerita yang agak kelainan adalah Astro Citra. Astro Citra ada banyak cerita yang lebih lain sikit, yang tidak ada cinta-cinta. Juga Astro sekarang dia ada slot yang agak mahal sikit. Contohnya drama macam Dukun apa tu? Dukun Diva. Yang itu bayaran pun lebih sikit. Cerita dia pun lain-lain sikit berbanding dengan cerita-cerita cinta kita lah. Dia ada slot-slot begitu lah. Cuma macam saya lah, macam saya dah sekarang part time menulis. Jadi saya tak dapat nak sepenuh masa buat drama-drama begitu. Kalau nak buat drama begitu, dia tidak boleh duduk kat Kedah. Dia kena duduk kat Kuala Lumpur. Dia kena duduk menulis kat sana dengan panel-panel skrip, hari-hari mesyuarat. Jadi saya kadang malas turun KL. Jadi saya buatlah drama-drama yang biasa-biasa lah, yang ringan-ringan, yang tak memerlukan datang pejabat selalu di Kuala Lumpur lah. Contohnya iFlix, memang bagus, bayar mahal skrip. Tapi kena masuk office hari-hari, kena berdraft-draft lah. Jadi kita kena jadi pening kepala berbulan-bulan kadang. Contohnya kalau kita buat TV3 ke RTM tu, mungkin kita boleh siap skrip 2 bulan. Tapi mungkin kalau di iFlix 6 bulan. Kena turun naik. Jadi banyak kerja sikit lah. Jadi saya kadang malas tak nak memudahkan, saya buat lah yang biasa-biasa, cukup cek makan lah setakat ni. Sebab saya pun dah kerja kat sini kan, tak dapat nak sepenuh masa seperti dulu lah. Sebab itulah saya lebih mencadangkan jika ada proposal, kita boleh masuk ke RTM, itulah ke RTM. Okay, 10-20 boleh lagi. Mati. Okay, kita boleh habis sikit lagi, mungkin masuk genre dan tema. Bumi dan kafe. Bumi dan kafe. Kafe itu apa? Bumi. Namun boleh kalau kita nak rehat dulu tak? Teruskan. Lockdown okey dah lockdown. Jadi tajuk lockdown. Jadi yang kedua adalah genre lakon layar. Nota pun saya ada bagi di situ. Okey, banyak orang keliru genre dan tema. Banyak yang keliru. Kadang-kadang pelajar-pelajar pun sama, keliru. Genre sama, tema pun sama. Jadi dia dalam penulisan lakon layar, genre sangat penting untuk kita tahu, sebab baik kita tak tersasar apabila kita membuat outline. Sebab bila kita tahu genre, kita tahu slot dia apa. Contohnya drama di TV3 banyak genre-genre yang begitulah, cinta dan sebagainya. Kalau science fiction tak ada, kita kena tengok genre-genre yang ada di TV. Okay, saya boleh istilahkan apabila genre ni sama ada yang panggil jenis, ada yang panggil klasifikasi, ada yang panggil kategori lah. Tak kisah, walau bagaimanapun dalam lakon layar panggil genre apa kita nak buat dalam lakon layar kita. Manakah kecenderungan kita? Macam saya sendiri, saya lebih fokus kepada genre komedi. Genre komedi lah. Sebab itu kita kena kaji balik penulis di Malaysia, apakah genre yang kurang orang tulis. Jadinya banyak komedi yang kurang. Komedi kanak-kanak kurang lah. Yang biasa adalah heavy drama, cinta, tu terlalu banyak lah. Dan kita kena lihat penulis-penulis di Malaysia ni, kategori dia bagaimana. Selalunya adalah 70% adalah wanita. 70% adalah wanita, banyak perempuan lah penulis. Lebihnya adalah lelaki lah. Lelaki dalam 20% lah. Ada baki lagi 5% lah. Okey, 5% tu selalunya lemah lembut lah, banyak. Lemah lembut, kadang-kadang yang siap pasal lasak. Tak buat macam mana, memang dunia tu begitulah, yang keadaan dia begitu. Kita kena terima lah keadaan begitu kan. Jadi yang lembut-lembut ni, yang perempuan ni selalunya mereka akan buat drama, heavy drama lah. Ada yang lembut ni sikit lagi bagus pada perempuan. Sebab dia lagi lembut kan, lagi cantik dialog dia. Tak dapat dinafikan kelebihan yang Allah bagi kan. Dia punya emosi dia lebih dia. Itu begitulah. Jadi kita kalau nak buat proposal, kita kena bersaing dengan mereka. Macam saya kan, saya nak buat drama cerita, saya kena bersaing dengan mereka kan. Jadi saya elakkan persaingan itu berlaku. Maka saya menulis genre komedi lah. Sebab komedi tidak ramai orang buat drama komedi. Juga kanak-kanak tak ramai. Fantasi ke. Jadinya di awal-awal proses penulisan saya dulu untuk menuliskan proposal adalah drama kanak-kanak. Kanak-kanak komedi memang mudah sikit proposal itu untuk diluluskan stesen TV. Sebab tak ramai orang yang menulis. Itu strategi lah. Okay, tengok genre-genre yang ada. Ini saya ambil daripada buku dan kita boleh guna pakai untuk yang di Malaysia sekali lah. Pertama, cinta ni paling banyak lah, genre ataupun melodrama pun. Yang kedua tu tak banyak.
slot hari kemerdekaan, hari Malaysia, baru dia ada begitu. Drama besi ni sejarah, RTM cakap ni tak ada lagi kerana sekarang kos dia agak besar dan penerbit tak berani nak buat lah. Di Astro satu ketika dulu ada buat cerita-cerita sejarah di Astro Citra lah, sebelum ni banyak buat. Tetapi sukar untuk diteruskan sebab masalah bajet dan kualiti yang menghasilkan susah cerita-cerita sejarah ni. Kemudian genre lagi kita lihat, ni paling banyak seram, misteri, genre komedi. Sebab tu dalam proposal tu kita kena letak tema dia apa, genre dia apa. Ni kita tengok genre dulu, baru kita tengok tema pula. Sebab itu nanti bila pertama kali panel bila dia dapat proposal tu, dia akan kaitkan dengan kehendak TV tu. Genre apa yang kurang? Oh, komedi tak ada. Okey, ni genre apa? Dia akan kenakan, akan bagi tahu balik lah. Dan apabila RTM buka ni statement ni, buka keperluan di kandungan ni, mereka pun bagi tahu. Okey, proposal slot ni untuk genre sekian, ni untuk genre ni. Sebab itu kita menulis ikut genre apa yang kita nak tulis itulah. Seram misteri, ni semua TV ada, paling banyak. Semua TV ada seram dan misteri. Cuma LPF di Malaysia ni, kalau buat cerita-cerita seram, sebelum proposal tu dihasilkan, kita kena tengok LPF punya tapis, garis panduan dia, iaitu mereka tidak benarkan apabila cerita-cerita seram tu ada interaksi dengan roh, interaksi dengan orang yang dah mati, interaksi dengan jin pun tak boleh nak bercakap. Agak sukar sekarang nak buat drama-drama seram sebab kita terikat dengan LPF punya ni lah. Berbanding kalau kita tengok drama-drama luar negara, buatlah macam-macam pun, roh hidup balik pun boleh. Tapi di RTM ni tak boleh. Di TV3 pun sama, tak boleh nak ada interaksi dengan roh. Jadi susah lah nak buat drama seram sekarang. Ada bercakap dengan roh tak boleh, cakap dengan orang mati tak boleh. Ada unsur-unsur homo, pemujaan tak boleh. Dari segi sudut pandang ni baguslah, tak ada elemen-elemen khurafat. Tapi dari segi berkarya tu kita agak tersekat sikit di situ lah. Untuk buat cerita-cerita seram. Drama yang bercakap dengan jin tu kan? Tu novel ni, apa nama? Arwah ni, Tamar Jalis. Tamar Jalis, cakap dengan jin. Satu ketika tu, masa tu Astro mungkin dia bebas sikit lepaskan. Tapi RTM TV3 memang tak lepaskan sekarang. Ada interaksi tu, tak boleh lah. Satu ketika dulu ada drama di TV3, tajuk dia saya lupa apa, ada ke pasal batu. Kena stop drama tu tayangan. Tak silap saya, delima apa nak. Sheila Rusli punya produksi saya rasa. Cerita pasal ada batu benda, dihentikan. Benda tu lah. Takut ada kita kepercayaan kepada batu, benda tu lah. Tapi kalau filem-filem Piramli pun banyak agak dulu benda-benda macam itu, tapi orang boleh terima. Cuma sekarang ni dia lebih agak tegas sedikit lah. Satu ketika dulu, TV Hijrah, sekarang TV Hijrah dah tak ada dah drama. Dulu TV Hijrah ada banyak drama-drama. Nak agak susah nak syuting sebab mereka nak, kalau perempuan tu kena tutup sarung tangan semua bertudung, dan masalah apabila syuting di luar ada perempuan yang tak bertudung. Jadi macam mana nak buat tu? Jadi TV Hijrah tak boleh jawab lah. Tetapi jadi isu juga apabila drama-drama lain boleh pula, contoh drama Turki, drama lain yang diadaptasi kepada masuk TV Hijrah boleh pula ada adegan begitu, jadi komplit. Jadi tak ada drama sekarang. TV Hijrah tak ada drama. Dia susah kalau kita nak buat drama yang betul-betul patuh syariah. Tapi insya-Allah lah, kalau kita buat drama-drama komedi ke drama apa, selalunya patuh syariah sebenarnya. Tak ada pun sentuh-sentuh pegang tangan, sebab kita pun memikirkan alam akan datang. Kita tulis bukan-bukan, kita kena jawab lah. Sebab tu insya-Allah lah, saya buat drama-drama saya pun tak ada lah minta buat pegang-pegang pun tak ada lah, insya-Allah lah. Tu kalau yang tu pengarah lah buat, tu dia lah tanggung, saya tak tulis. Kita tak tulis kan. Sebab tu berhati-hati. Sebab tu kalau saya buat drama cinta pun saya tulis dalam skrip tu. Jangan ada babak yang keterlaluan atau pegang-pegang tangan. Saya letak dalam skrip awal-awal. Kalau pengarah buat, itu dia punya pasal. Itu yang terjadi dalam satu drama Voice Note tak silap saya, di TV3 yang dikecam teruk. Penulis skrip tu buat adegan-adegan begitu, pengarah pun ikut. Akhirnya kena kecam. Pengarah sarankan penulis kata itu dia berkarya, dan pengarah buat dah gaduh-gaduh. Jadi dia berhati-hati dalam penulisan juga. Kita takut benda tu alam apa, saham akhirat kita kan. Takut ke. Tapi insya-Allah kalau kita buat drama komedi atau drama-drama yang AV drama ke apa, tak ada sangat. Dan pelakon-pelakon kita pun okey, macam contoh Izu Islam, dia tak bagi perempuan pegang dia salam, tak ada. Dia pun ada batasan-batasan dia, banyak lah. Sekarang ni kesedaran lakonan tu okey berbanding dengan tahun 70-an 80-an. Sebab tu kalau kita tengok filem tahun 70-an 80-an, zaman-zaman filem 80-an lah terutamanya, tengok zaman-zaman tu perempuan berbikini di pantai masih lagi ada. Sekarang tak ada, tapi kesedaran lah. Tak realistik. Dia memang dia tidak realistik, tapi itulah realiti dia. Kesedaran itulah. Sebab tu filem Piramli kan kita tengok semua ada pakai tudung semua kan, masih lagi begitu. Dan itulah punca dunia seni ni dianggap dunia maksiat satu ketika dulu. Sampailah sekitar tahun 2000 nampak dah okey sikit lah. 90-an tu masih lagi agak ni sikit. Mungkin kesedaran orang ketika itu kurang lagi lah agama ke apa.
Sekarang ni dah okey lah. Apa, drama tu cukup dari time itu. Berpuluh-puluh. Terlepas tak tahu lah itu TV apa, TV3 ke? Jadi kan. Tak tahu lah, lepas pula. Cukup. Duk tengok rupanya. Layan juga. Oh, tak tahu. Layan. Tapi memang kalau ikut tak lepas sebenarnya, tak tahu lah kenapa dia lepaskan. Sebab dalam kalau kita mesyuaratkan TV pun, dia dah bagi tahu pengarah lah. Kamera tu jangan ada mengambil gambar yang daripada belakang. Dia tak bagi. Tapi penulisnya perempuan juga. Itulah itu. Sama juga di RTM, mesyuarat di RTM dia bagi tahu kalau buat drama komedi jangan ada double meaning. Pelakon dia dah bagi tahu dah. Kalau boleh jangan ada double meaning. Takut kanak-kanak ke apa nanti tu kita kena berhati-hati. Kalau di Astro dia ada kebebasan sedikit. Astro boleh buka baju, boleh isap rokok. RTM tak boleh. Babak yang ada lelaki bukan tak pakai baju tak boleh. Isap rokok tak boleh. Banyaklah pantang larang lah untuk garis panduan itu lah. Cerita-cerita itu. Bergantung kepada stesen TV lah. Tapi itulah sekarang ni sebenarnya internet lagi macam-macam lah. iFlix apa semua lagi tidak ada lapisan. Lagi teruk sebenarnya lah berbanding dengan TV-TV sebenarnya. Masih lagi okey lah. Okey, berbalik pada genre tadi lah. Genre tadi. Okay, seterusnya. Ni science fiction. Science fiction dulu TV3 ada sekejap. Tapi kita nak buat science fiction di Malaysia ni susah. Tak realistik. Dengan segi bajet apa semua lah. Slot pun dah tak banyak lah. Tapi kita boleh buat lah, kalau fantasi boleh lah untuk slot kanak-kanak. Banyak lah cerita-cerita fantasi kita boleh buat. Kemudian Musical dulu pun ada. Dulu ada seperti Hotel Mania dan sebagainya. Tapi susah sebab banyak lagu dan sebagainya lah, tak banyak. Sebab tu slot-slot yang ada dalam teori tu tak sama dengan dah kurang lah yang ada dengan sekarang di TV lah. Yang di TV sekarang pun banyak melodrama, seram misteri yang tak seperti ini lah. Western, ni genre luar negara, cerita-cerita cowboy, genre mereka hitam putih dulu lah. Malaysia kita tak ada lah. Fantasi selalunya slot-slot kanak-kanak, banyaklah cerita-cerita fantasi. Genre seterusnya biografi. Dulu Astro rajin buat genre biografi. Tapi sekarang dah tak ada, banyak dah tak ada lah slot-slot ni. Astro Citra dulu adalah banyak buat. Dulu pernah buat satu filem, satu drama biografi pasal Sarawak tu, Rosli Dobi, sejarah sana. Astro ada buat, lepas tu buat pasal yang botak jin tu, pasal tajuk apa? Rantai ke apa tu? Pelakonnya orang Perlis tu, apa nama tu? Anak pada Menteri Besar Perlis tak salah saya. Tu ada pelakon dia tu, apa tak nama saya lupa. Ada Astro banyak buat sebelum ini. Cerita-cerita yang biografi. Filem pun banyak, filem. Kalau di Indonesia ada filem ni apa nama? Filem yang Presiden Indonesia tu, Habibie Ainun, biografi. Kita Malaysia cuba buat untuk di Chong Wei itu kan, ada cuba buat. Harap diteruskan lah biografi. Cuma drama memang tak ada. Biografi susah lah. Itu Lieutenant Adnan. Lieutenant Adnan lah, ya. Lieutenant Adnan, filem sejarah. Saya cuba dah di RTM nak bagilah satu cerita biografi tapi tidak diluluskan. Sebab cerita biografi memang cerita bosan sebenarnya. Nak buat cerita sejarah ni jadinya susah. Jadinya saya cubalah tu nak buat pasal Aminuddin Baki punya siri 8 episod. Pitching dan finance tapi baru 2-3 hari ni dapat kegagalan, tak dapat nak diluluskan. Sebab mungkin susah nak buat. Satu lagi cerita memang bosan. Sejarah laporan Brandness, laporan penyata nama Danik dan sebagainya. Dan cerita tu bosan, dia tak sesuai untuk didramakan. Sejarah yang fakta-fakta kan, sukar. Kemudian road movie banyak. Okey. Genre road movie ni selalu slot-slot air raya. Perjalanan nak balik raya haji, raya puasa dan sebagainya, raya Cina, cerita-cerita yang bergerak dari satu filem jalanan lah. Bahasa Melayu dia filem perjalanan ataupun filem jalanan lah. Ni RTM suka ni slot-slot tema-tema bertemakan perjalanan, pergerakan. Slot perayaan. Contohnya yang saya bagi dalam proposal itu, Rombongan Cik Kiah tu, itu adalah genre road movie. Slot perjalanan, Rombongan Cik Kiah ke Anugerah Juara Lagu. Di Malaysia banyak juga filem yang road movie. Arwah Muhammad Khalid banyak buat. Pukul 2 petang. Dia pun road movie. Rombongan Cik Kiah yang dia buat jam 2 sebelum ni tu. Rombongan Cik Kiah ke Sukan Commonwealth, Rombongan Cik Kiah ke Kelana Jaya, itu adalah genre road movie. Satu perjalanan satu tempat ke satu tempat lah. Kemudian genre lagi. Perang. Sama tak banyak kat Malaysia ni. Sekarang ni slot kita memang tak banyak. Kita genre begini lah. Kita kena akui lah. Kek kepung Kepung dan cerita begitulah. Filem noir. Dalam teori ada lah filem noir, filem hitam putih. Muhammad Khalid pernah buat Kala Malam Bulan Mengambang. Itu dia panggil genre filem noir lah. Untuk filem. Okay, habis untuk genre lah.
saya jam 6 pagi. Selalunya animasi ni dia bukan slot yang masuk pitching di RTM, di tender yang besar. Sebab animasi ni panjang bertahun-tahun nak buat benda tu. Okay, tema. Okay, lepas genre, lepas proposal kita genre, kita kena tahu tema latar layar. Okay. Tema ni selalunya saya suka pecahkan lah. Saya suka klasifikasikan kepada dua. Tema yang pertama adalah tema kehendak stesen TV tu. Itu tema yang pertama, iaitu apakah yang TV nak, slot-slot dia ataupun slot lah kita boleh katakan tema yang TV nak. Tema percintaan dia ke, tema dia punya slot-slot, tema kemerdekaan ke, tema jururawat ke, tema apa lagi, pelbagai. Tema yang kedua, adalah tema dalam cerita kita itu sendiri. Ini adalah rahsia tema yang perlu ada dalam cerita kita. Dan satu dunia memakai tema ini. Saya pun bila membuat proposal, lepas saya buat outline, selalunya saya akan rujuk balik pada tema ni. Sama ada 99 ni ada dalam proposal kita, sama ada 99 ni ada dalam proposal kita, ataupun salah satu ada, ataupun 1, 2, 3 ada, tak kisah. Tapi selalunya satu dunia akan memakai poin ini lah apabila membuat proposal. Yang paling utama wajib, iaitu keinginan dan kehendak. Sebab itulah logline itu. Apakah akan terjadi jika A bla 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 B, malangnya kan, malang. Jadinya apakah keinginan A tu? Apakah penghalang pada A tu? Sebab tu dia ada keinginan dan ada kehendak lah. Dan dia ada kecemburuan di situ lah. Mesti ada watak lain yang cemburu. Tak kira genre apa, genre kanak-kanak ke, cemburu kat sekolah ke, cemburu cikgu ke, cemburu anak yatim ke, anak orang kaya ke, apa lagi. Dalam percintaan banyak lah, cemburu. Pelbagai lah, mesti ada elemen-elemen cemburu tu. Kejahatan, bergantung kepada genre tu tadi. Kita balik kejahatan dia. Apakah kejahatan dalam cerita itu? Kalau dalam TV Al-Hijrah, kalau dulu saya pernah buat TV Al-Hijrah, dia tak bagi buat kejahatan yang jahat-jahat sangat. Sebab dia kata ni TV Hijrah. Kejahatan tu biar emosi dalaman otak tu. Susah pula kita nak buat konflik cerita tu. Sebab dia bermain dengan otak baik. Jahat dia tak nak semayang. Dia malas, dia termarah, dia terteging sikit. Itu jahat-jahat yang boleh buat dalam TV Al-Hijrah. Kalau TV 3 tu boleh kita beri jahat-jahat yang ala-ala ibu tiri kejam boleh lah. Begitu boleh lah. Yang gila-gila punya kan. Cinta kan yang begitu. Tahap dia macam tak logik. Setia betul dengan orang ni. Hero ni lah yang orang boleh jatuh cinta sejatuh-jatuh cintanya pada hero itu. Itu elemen kesetiaan kepada itu lah. Yang tadi orang sebenci-bencinya, jadi orang sesuka-sukanya. Kita kena carilah karakter apa yang orang boleh jatuh cinta dengan karakter. Ni biasa kena ada pembalasan.
Cara untuk membuat tengok bersama. Okey. Yang pertama lah katalah INT. Terus saya dekat. Kata ada mimpi apa, katalah jalan raya lah. Kalau mimpi kita letak di sini. Okay, mimpi letak saja. Kira di bandar kereta. Lepas tu selalunya rupanya mimpi. Penonton tak tahu. Benda tu punya mimpi. Penonton tahu. Rupanya itu mimpi. Ni berlaku dalam filem India yang saya kata tadi tu. Yang seorang watak tu yang dia dijelmakan dengan 6 orang berada di depan dia. Ada satu kejadian tu, dia rasa dia kita tengok macam betul dia dah bunuh orang. Rupanya mimpi tadi. Dia begitulah. Dan saya suka buat trik contohnya kalau drama komedi lah. Penonton ingat dia menang 1 juta. Dia dah jadi kaya raya. Tiba-tiba dia punya mimpi, penonton pun kecewa. Tiba-tiba panggilan telefon berdiri. Dia menang betul 1 juta. Saya suka buat benda yang mimpi tapi dia jadi betul macam tu. Contohnya dia mimpi panggilan telefon kring. Tengok meninggal. Kita sedar. Telefon pun berdering kring. Kita takut jawab telefon. Rupanya orang lain telefon. Saya suka bermain begitulah. Kita buat scene suspend. Kita nak bermain menipu penonton. Itu cara bercerita masing-masing. Cara ini adalah dengan menonton seberapa banyak filem. Tak ada buku yang ajar. Cara ini begini. Jadi kita kena tirulah cara-cara filem buat. Bagaimana? Okey, selesai mimpi. Apa lagi yang belum? Scene. Saya pun tak ingat. Yang 6, lagi yang 7. Nama dia saya telah hati dia. Abu. Adi. Di mana? Bandar. Selalunya ayat biasa yang kita akan buat adalah kereta bergerak jalan raya. Itu kita kena detailkan siapa yang ada dalam kereta tu. Dipandu. Kalau sendiri tak boleh Adi. Sendirian. Okey. Contoh lah. Contoh sinar kereta. Dalam kereta, tapi ada kereta kat belakang satu tempat. Kalau kita nak pecah-pecahkan sini, kereta kat depan, traffic light akan beratus-ratus sini. Susah lah, cuti. Serabut skrip tu akan jadi banyak sini. Dia buat satu macam ni. So, sini satu. Isi dalam kereta. Sama juga mengejar dan sebagainya. Okay. Kemudian bagaimana cara? Cara banyak lagi. Latihan 8 latihan. Latihan 8 pula. Scene bergerak. Ini macam mana nak membuat scene, katalah watak tu dia bukan saja duduk di bilik, tapi dia keluar bilik, dia pergi ruang tamu, dia pergi sana, dia pergi sini. Buat laksa lah. Jadi sedap orang dah jam 3 lah. Sedap orang. Jam 4 kita makan laksa, jam 4. Okay, scene bergerak ni dia dalam satu rumah. Dia bergerak dari pergi ruang tamu, pergi dapur. Ni selalu berlaku kejam mengejar ke ataupun pergaduhan suami isteri dalam rumah ke. Contohnya kita akan buat begini. Itu jadi nota panjang lah. INT. Kita tak spesifik kan dekat bilik ke, kat bilik air ke, dekat dapur tak, kita letak rumah saja. Rumah. Okey lah. Sebab ini kita nak buat scene tu bergerak. Okey. Malam lah, gaduh malam lah. Pertama kita buat bilik Afira. Apa dia jadi? Afira gaduh dengan suaminya. Itu apa? Kita buat cut, lepas tu tak cut pun tak apa, kalau ngarahkan faham. Tak cut pun tak ada masalah. Kemudian kita letak daripada bilik Afira ke bilik sebelah. Bilik anak lah. Bilik anak lah. Afira lari masuk bilik anaknya dipukul suaminya. Siapa yang tengok video ni daripada awal sampai habis, jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Sepatutnya video ni ikon push kemarin. Kemarin lah, kemarin. Sebab ikon tak larat, tak ada nak buat intro lagi, edit budak lagi. Video ni sampai nanggit, lama gila. Jadi ikon minta maaf, sound tak clear, tak jelas, tak full bukan bagi. Sebab apa? Lama kot.
video tu. Hadi juga. Adi ternampak seorang wanita yang cantik. Dia jatuh cinta lalu membayangkan dia dan wanita itu bercinta. Kalau macam ni, kalau tak tahu tak apa, kita buat cut tu saja. Tapi kalau kita dah terror sikit, kita akan buat macam ni. Itu keluar. Ini kalau bahasa Melayu dia kita akan sesuatu apa macam dia cakap. Oh itulah. Kabur, bahasa Melayu dia kita panggil asap kabur. Membayangkan dalam elemen-elemen tu. Cerita komedi banyaklah. Piramid banyak membayangkan. Wah, homo ke kan? Bayangkan keluar asap. Cerita komik-komik banyak. Boleh nak begini lah. Lepas tu terus apa? Selalunya apa? Pelamin lah. Jadi pelamin. Adi dan wanita apa nama itu berkahwin. Dia macam flashback ataupun mimpi juga. Dia mesti kena patah balik ke sini asal. Berkahwin. Nanti dia akan back balik lah. Patah balik. Back. Tempat tadi. Dekat lain tempat lain. Tempat tadi. Adi tersentak apabila wanita itu menegurnya. Kemudian apa jadi cerita tu kita tak tahulah. Itu contoh bagaimana untuk membuat scene membayangkan. Ataupun nak lagi detail saya boleh buat kat sini tambah. Membayangkan. Nanti pengarah akan faham. Oh ini scene membayangkan. Pelbagai cara. Masa depan pun sama. Membayangkan tu, membayangkan benda yang akan datang. Tidak terjadi. Angan-angan, berangan, mak jenin ke. 18 Februari ni akan ada part 2. Kami ada buat apa? Depa suruh kami buat skrip sendiri dan Ikon buat adalah tajuk dia apa tak tahu. 18 Februari ni yang bertahan diri lah. Okay, terima kasih siapa yang tengok. Bye bye.